Oke, kita start kelas. Oke, selamat pagi semua. Pagi Cikgu. Oke, sehat? Sehat juga? Sehat Cikgu, setakat ini sehat Cikgu. Oke, bagus. Jaga kesehatan nah. Oke, hari ini cikgu akan ajar kamu unit baru lah. Sebelum tu, cikgu akan tayangkan slide. Oke, kamu nampak slide kan? Nampak Cikgu? Alright. Okay, kalau kamu nampak, apa yang kamu dapat perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ni? Dorang bersatu padu Cikgu. Okay. Selain tu? Mereka hidup aman. Berkawan Cikgu. Oh, berkawan. Okay, pandai. Okay. Hari ni, okay, kalau kamu tengok tu, itu ada 4 budak lelaki berganding bahu lah begitu. Jadi di sini mereka ni bersahabat ataupun berkawan. So hari ni kita akan belajar berkaitan dengan sahabat, iaitu dalam unit 7, iaitu bijaksana memilih sahabat. Siapa? Okey. Dalam unit ni, kamu akan ada belajar 4, iaitu kamu akan tahu membanding bezakan antara sahabat yang positif dan juga sahabat yang negatif. Yang kedua, kamu akan tahu kebaikan menjalin hubungan persahabatan. Dan yang ketiga, kamu akan dapat mengetahui kesan sekiranya kamu memilih sahabat yang bercirikan negatif. Dan yang terakhir, kamu akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjalinkan hubungan persahabatan tanpa mengabaikan hubungan kekeluargaan. So, kita mula. Okey, di sini kamu nampak juga kan slide. Okey, di sini adalah di sini adalah perbezaan ciri sahabat positif dan negatif. Seperti yang cikgu katakan tadi, kamu akan tahu bagaimana membandingkan antara ciri sahabat yang positif dan juga negatif. Okey, sini cikgu ada senaraikan 4, masing-masing ada 4. Okey, kita mula kepada sahabat yang positif, di mana ciri dia adalah ikhlas. Okey, ikhlas ni contohnya kalau dia bagi kamu bantuan ataupun tolong kamu, dia tolong secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan, contoh upah ataupun balasan yang lain lah, hadiah dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri ikhlas. Yang kedua pula adalah prihatin. Prihatin ni, kalau cikgu bagi contohnya kalau kamu sakit ke, demam ke, dia kalau sahabat yang positif, dia akan prihatin dengan kesihatan kamu. Dia akan tanya kabar kamu, sihatkah, sembuhkah sudah. Itu adalah ciri prihatin. Okey, yang ketiga pula adalah bersopan santun. Okey, bersopan santun ni contohnya dia bercakap secara lemah lembut, hormat dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Dan yang keempat, dapat ciri memberikan bantuan. Contohnya kalau kamu dalam kesusahan, dia kalau sahabat yang positif ni dia akan sentiasa memberikan kamu bantuan. Okey? Cikgu lupa, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 74. Okey, boleh? Alright. Okey. Okey. Sekarang kita teruskan pula kepada ciri sahabat yang negatif. Okey, di sini yang pertama mengharapkan balasan. Okey, kamu nampak yang pertama tadi sahabat yang positif ikhlas, yang negatif mengharapkan balasan. Ini. Di sini bezanya, kalau positif, sahabat yang positif dia akan ikhlas membantu kita, tapi kalau yang negatif dia akan mengharapkan balasan, contoh upah ataupun hadiah dan sebagainya. Okey, yang kedua pula melanggar peraturan. Okey, di sini kalau kita di sekolah kan, kita kan ada peraturan untuk meningkatkan disiplin kita, untuk kita menjadi pelajar ataupun murid yang lebih berdisiplin. So kalau yang negatif ni,
dia akan lebih suka melanggar peraturan, contohnya ponteng sekolah, merokok, menconteng dinding-dinding sekolah dan sebagainya. Okey, yang ketiga pula, mementingkan diri sendiri. Okey, di sini cikgu boleh bagi contoh kalau macam sahabat yang pentingkan diri sendiri ni, dia contohnya dia tidak mempedulikan kamu, dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Contoh kalau dia ada dapat nota daripada kawan yang lain, contoh kamu tidak dapat, dia tidak akan share dengan kamu. Di sini dia menunjukkan dia pentingkan dirinya sendiri untuk membaca nota itu. Okey, yang keempat pula adalah membazir masa. Ya, ni sudah pasti. Kalau sahabat yang suka membuang masa ni, dia contohnya dia melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, dia tidak menumpukan pelajaran. Contoh di dalam kelas pula, kalau cikgu mengajar, dia sengaja pergi ke tandas, buang masa di tandas lama-lama sebab dia tidak mau belajar. Okey, ini adalah ciri sahabat yang negatif. Okey, di sini boleh faham murid-murid? Boleh cikgu, faham. Okey, sekarang kita teruskan pula kepada kebaikan. Kita memilih sahabat yang positif. Okey, terdapat banyak kebaikan kalau kita menjalinkan perhubungan persahabatan yang positif. Di sini cikgu ada senaraikan 5 kebaikan. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu tidak berasa sunyi dan perseorangan. Okey, contohnya sahabat yang positif ni, kalau kita bersahabat dengan sahabat yang positif, kita akan sentiasa berkongsi kegembiraan. Cikgu bukan cakap kalau sahabat yang berfikiran negatif ataupun bercirikan negatif ni tidak berkongsi kegembiraan. Tapi beza dia yang positif, dia akan sentiasa berkongsi kegembiraan yang baik-baik je. Kalau yang negatif, dia akan contoh membuang masa. Bergembira ketika membuang masa, contoh macam lepak, begitu. Okey, yang kedua ni pula bersama-sama melakukan aktiviti. Okey, bersama-sama melakukan aktiviti ni cikgu boleh bagi contoh di mana kamu akan bersama-sama melakukan ataupun beriadah pada waktu lapang. Contohnya kamu bersukan, berjogging bersama-sama, lepas tu bermain badminton, bola sepak dan sebagainya. Okey, kalau yang ketiga pula, kebaikan dia adalah dapat belajar bersama-sama. Di sini kamu akan dapat berkongsi idea ataupun pendapat mengenai pelajaran yang kamu belajarlah, ulang kaji bersama-sama. Contoh macam subjek teras, BM kah ataupun Maths kah. Jadi kalau kamu akan dapat belajar bersama-sama dan sentiasa berkongsi idea. Okey, yang keempat pula adalah mendapat bantuan dan sokongan moral secara ikhlas. Okey, kebaikannya di sini, kamu akan contoh kalau kamu dalam kesusahan, okey, keluarga kamu dalam kesusahan kah ataupun kamu sendiri yang dalam kesusahan, di sini bila kamu bersahabat dengan sahabat yang positif, kamu akan lebih mendapat sokongan moral lah. Contoh kalau kamu rasa, contohlah, okey, cikgu bagi contoh di dalam kelas kamu dapat keputusan yang kurang memuaskan dalam peperiksaan. Jadi kalau kamu ada sahabat yang positif ni, dia akan bagi sokongan moral supaya kamu tidak berputus asa untuk exam yang seterusnya. Okey, yang kelima pula adalah dapat menjalinkan hubungan silaturahim daripada pelbagai kaum. Okey, di sini cikgu boleh katakan memang kalau tidak semestinya kalau kita punya sahabat ni kita satu kaum saja. Contoh, cikgu bangsa Murut, cikgu akan bersahabat dengan Murut juga. Tidak kan? Mesti cikgu akan ada sahabat yang berbangsa Cina, Melayu,
ataupun India. Betul, Cikgu. Yes, okay. Kamu pun begitu kan juga. Tidak semestinya kamu akan berkawan dengan murid-murid sejak begitu. Okay, jadi di sini kebaikannya kalau kita bersahabat dengan yang pelbagai kaum, kita dapat menjalinkan hubungan silaturahim. Okay, boleh faham? Boleh, Cikgu. Alright, kita teruskan lagi kepada kesan memilih sahabat yang negatif. Okey, sahabat yang negatif ni dia akan memberikan kesan lah yang tidak baik terhadap diri kita ataupun diri kamu. Okey, di sini cikgu ada senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesan. Iaitu yang pertama, tidak disukai orang ramai. Okey, cikgu bagi contoh kamu di dalam kelas. Contohnya kamu ni berkawan dengan kawan kamu ni macam nakal, suka buat benda-benda yang negatif. Contohnya dia suka membuli rakan sekelas kamu. Jadi dalam masa yang sama, kawan sekelas kamu yang lain pun dia akan berasa tidak suka dengan kelakuan yang kamu lakukan, iaitu membuli. So ini adalah kesan kalau kamu memilih sahabat yang negatif, sebab kamu akan terikut dengan perlakuan negatif yang kawan kamu lakukan. Okey, boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey, cikgu mau satu orang tolong baca yang kedua. Pelajaran terjejas. Alright, okey. Di sini pelajaran terjejas. Okey, cikgu boleh bagi contoh. Contohnya kalau kamu bersahabat dengan sahabat yang negatif, kamu kan sahabat yang negatif ni kan sudah cikgu cakap tadi lebih suka membuang masa, tidak suka mengulang kaji mata pelajaran bersama-sama. Jadi di sini dia akan mengakibatkan kamu punya pelajaran terjejas. Okey, yang ketiga pula dihukum dan didenda. Okey, kalau kamu ni contohnya macam yang cikgu cakap tadi, yang pertama ciri-ciri sahabat yang melanggar peraturan, kesan dia kamu akan terikut sekali dihukum dan didenda oleh guru disiplin. Okey, contohnya macam denda kena merit. Okey, itu dulu-dululah time cikgu masih sekolah di merit. Sekarang pun masih lagi menggunakan sistem demerit. Okey, itu adalah hukuman yang akan dikenakan kepada kamu. Ataupun kalau makin kamu melakukan kesalahan itu, kemungkinan ibu bapa kamu juga akan dipanggil ke sekolah. Okey, yang keempat adalah menjejaskan nama baik diri dan juga keluarga. Yalah, kalau kamu sering melakukan benda-benda negatif, sudah pasti kamu punya nama sendiri dan juga keluarga akan terjejas. Jadi orang pun suka bercakap-cakap pasal kamu nanti, bercakap buruk pasal diri kamu. Bukan kamu je, tapi keluarga kamu juga dicakap-cakap belakang oleh orang lain. Okey. Yang seterusnya adalah terjebak dalam gejala sosial. Okey. Ini cikgu boleh bagi contoh macam kalau kamu sudah berkawan dengan sahabat yang negatif, yang lebih suka membuat benda-benda yang negatif, kamu akan lebih terdedah dengan gejala sosial yang lain. Contohnya merokok, mengambil dadah. Lepas tu kamu juga boleh mungkin apa? Mencuri. Yes, mencuri, merompak, meragut. Situlah kamu akan terjebak dengan gejala-gejala yang cikgu cakapkan tadi, dengan kawan kamu cakap tadi. Okey, itu adalah kesan kalau kamu memilih sahabat yang negatif. Okey, dan terakhir pula adalah menjejaskan masa depan. Ya, sudah pastilah kalau pelajaran kamu terjejas, adakah lagi masa depan kamu cerah? Tiada kan? Jadi dia akan menjejaskan, dia akan menjejaskan masa depan kamu. Okey, sebelum kita melakukan aktiviti, kita teruskan lagi yang terakhir, iaitu cara menjalinkan persahabatan tanpa mengabaikan keluarga. Okey, adakah sini yang bersahabat dengan kawan-kawan kan? Dia mengabaikan keluarganya sendiri.
Tidak. Tidak. Okey, bagus. Itu apa ni, kamu pentingkan keluarga kamu daripada sahabat. Bukan sahabat tidak penting, tapi keluarga perlu diutamakan. Okey, kita teruskan. Keluarga ni merupakan keutamaan bagi setiap anak ataupun kamu ataupun cikgu. Okey, macam cikgu cakap, keluarga adalah keutamaan bagi kita semua. Jadi anak-anak, kamu, cikgu perlu membahagikan masa, perhatian antara keluarga dengan sahabat. Okey, di sini cikgu ada senaraikan 4 cara. Okey, yang pertama iaitu meluangkan masa yang lebih untuk keluarga daripada sahabat. Okey, kalau cikgu tengok sekarang COVID, tidak dapat keluarlah dengan sahabat-sahabat. Okey, di zaman cikgu lah, kalau cikgu tengok yang time cikgu sekolah menengah, cikgu tengok ramai remaja-remaja lebih luangkan masa dengan sahabat daripada meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah tidak baik. Jadi kan cikgu katakan tadi, keluarga ni adalah keutamaan bagi kita. Sebab kalau kita dalam kesusahan, keluarga yang paling pertama yang akan membantu kamu, baru sahabat. Jadi kamu kena meluangkan masa yang lebih untuk keluarga daripada sahabat. Bukan cikgu suruh kamu tidak meluangkan masa dengan sahabat, perlu juga luangkan masa tapi berpada-pada. Okey, yang kedua pula adalah meminta izin daripada keluarga sebelum berjanji kepada sahabat. Okey, contohnya janganlah kamu contoh sahabat kamu bilang, okey petang ni esok kita pergi ke pekan. Lepas tu kamu cakap okey. Tapi kamu belum minta izin lagi dengan keluarga. Itu salah. Jadi kamu perlu minta izin dulu daripada keluarga. Kamu perlu katakan kepada sahabat kamu tu, bolehkah saya tanya dulu ibu bapa saya untuk dapatkah diorang bagi saya keluar dengan kamu, macam tu. Kamu kena minta izin dulu sebelum kamu berjanji dengan sahabat. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Yang ketiga pula, mengutamakan keluarga daripada sahabat apabila perlu membuat pilihan. Okey, ini cikgu bagi contoh lah. Contohnya macam kalau kalau kamu nanti masuk tingkatan 5, lepas tu habis SPM, kamu akan ada pilihan cabang untuk pergi ke university untuk ambil diploma ataupun STPM. Di sini kamu perlu membuat pilihan yang sebaik-baiknya. Jadi kamu perlu tanya dululah keluarga kamu macam mana. Tapi ikut juga daripada kemahuan kamu sendiri, keupayaan kamu sendiri. Daripada boleh minta pendapat daripada sahabat, tapi kamu perlu utamakan keluarga. Macam tu. Okey. Yang keempat pula adalah menjaga perasaan keluarga dan menerima nasihat yang diberikan. Okey, di sini cikgu boleh bagi contoh. Contohnya kalau macam nasihat ni. Kalau kamu membuat perkara-perkara yang macam terpesong sikit ataupun tidak baik, jadi ataupun beginilah cikgu bagi contoh, kalau macam keputusan peperiksaan kamu di sekolah tidak baik, jadi ibu bapa kamu nasihat untuk teruskan belajar, membuat latihan, ulang kaji. Di sini janganlah kamu macam ya begitu. Kamu perlu terima nasihat yang diberikan. Okey? Dan kamu kena jaga perasaan ibu bapa kamu dan juga kakak, abang dan adik kamu. Okey. Di situ boleh faham? Kelas? Boleh cikgu. Alright, sekarang kita akan buat aktiviti. Di sini cikgu buat dalam Google Form saja. Cikgu akan bagi kamu link di dalam ruangan chat. Okey, di ruangan chat kamu kena buka link tu. Okey, ada kan link cikgu bagi? Okey, kamu klik link tu. Alright. Kamu klik link tu, jadi kamu kena jawablah soalan yang cikgu bagi. Di sini cikgu ada, kalau kamu nampak slide,
ataupun kamu sudah buka link tu, di situ cikgu ada bagi kamu soalan, 5 soalan. Jadi kamu perlu jawablah. Cikgu mau tahu adakah kamu faham dengan pembelajaran kita sebentar tadi ataupun tidak. So, cikgu bagi kamu masalah dalam 5 minit ke 10 minit. Kalau sudah siap, boleh bagi tahu cikgu. Okey, boleh? Cikgu, Okey. jawab dulu. Alright. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu, okey? Oke, Cikgu. Alright. Untuk mengelakkan kesunyian, cikgu mau pasang lagu lah. Kalau kamu sudah siap buat, nanti bagi tahu cikgu ah. Cikgu, sudah. Sudah? Alright. Okay. Cikgu tengok. Okay, kita bincang. Kita tengok jawapan. Okay, kita tengok. Okay, sini kita bincanglah bersama-sama. Okay, kalau kita tengok soalan yang pertama.
Sahabat yang positif adalah C. Sahabat yang mempunyai tingkah laku positif. Betul. Adakah yang jawab sahabat yang sentiasa positif? Tidak kan? Yang paling tepat jawabannya adalah mempunyai tingkah laku yang positif. Kalau yang sentiasa positif ni yang macam umum, semua dia positif. Yang kedua pula, berikut merupakan ciri-ciri sahabat yang positif kecuali. Kecuali. Jawapan dia B, membazir masa. Betul. Yang A, C, D ni adalah ciri-ciri sahabat yang positif. Soalan minta yang ciri-ciri sahabat yang negatif. Pandai. Betul. B. Yang ketiga, apakah kebaikan memilih sahabat yang positif? Kebaikan dia, jawapan dia A, betul. Dapat belajar bersama-sama. Jawapan betul. Ini ada kesilapan sikit lah, bukan salahnya. Kita bincang. Berikan 2 kesan memilih sahabat yang negatif. Di sini dia jawab pelajaran terjejas dan dikenakan hukuman. Betul. Kalau kita memilih kawan yang ataupun sahabat yang negatif, kita punya kesan yang kita akan dapat, pelajaran kita akan terjejas dan kita juga akan dikenakan hukuman. Pandai. Seterusnya cari ciri sahabat yang positif. Dalam kotak ni ada 4. Alah cikgu, saya jawab 1 saja. 1 je. Tak baca soalan ni kan? Tak paling kali kena baca soalan betul-betul. Di sini minta 4 ciri sahabat. Yang pertama, ramah. Ramah ni peramah ya, peramah. Peramah. Yes, bersopan. Lepas tu penyabar. 3 sudah kita dapat, penyabar. Dan yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas. Yang soalan yang terakhir, begini. Yiwen selalu mengajak Sharon melakukan perbuatan negatif seperti ponteng dan melepak waktu sekolah. Jadi ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya Sharon mengikut ajakan si Yiwen dan apakah tindakan yang sepatutnya Sharon lakukan. Terangkan. Dan di sini jawapan, Sharon akan ketinggalan dalam pelajaran yang dipelajari. Perkara yang patut Sharon lakukan ialah jangan berkawan dengan Yiwen dan cuba menegur sikapnya agar dia tidak membuat perkara yang tidak baik. Pandai, betul. Kesan yang akan berlaku kalau si Sharon ni ikut si Yiwen ponteng kelas ataupun ponteng sekolah di waktu sekolah, dia akan ketinggalan mata pelajaran yang mereka dipelajari di dalam kelas. Dan apa tindakan yang sepatutnya Sharon lakukan adalah di sini tidak berkawan dengan Yiwen dan cuba menegur sikap. Betul. Kalau cikgu pula, cikgu sarankan kamu tegur dulu sikap kawan kamu tu ataupun si Yiwen ni supaya dia tidak ponteng kelas ataupun tidak lepak pada waktu sekolah. Pelan-pelan kamu tegur dia dengan baik. Lepas tu kalau tetap juga baru kamu tidak payah berkawan dengan dia. Supaya dia rasa tersedar kalau dia tiada kawan, dia akan mengubah sikapnya sendiri. Itu saja. Bagus. Cikgu buat kesimpulan sini, cikgu nampak kamu ni faham dengan apa yang cikgu ajarkan hari ini. So kita pergi kepada kesimpulan. Cikgu minta satu orang untuk membuat kesimpulan. Jusmi. Saya cikgu. Secara kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, sebagai seorang pelajar ataupun yang masih bersekolah, mestilah bijak memilih kawan supaya tidak terjebak dalam berbagai perbuatan negatif, terutamanya seperti mencuri, lepak, ponteng sekolah. Dan apabila kita mendapat kawan yang bercirikan negatif, perlu menegur rakan tersebut supaya dia akan mengubah sikapnya untuk menjadi seorang negatif dan seorang yang berguna untuk demi masa depan negara.
Oke, itu ja. Ya, Cikgu itu saja. Oke, terima kasih Jusmi. Oke, betul apa yang kawan kamu cakap. Jadi kesimpulan cikgu boleh simpulkan di sini, yaitu kita ni haruslah bijak dalam memilih sahabat. Kerana sahabat ni lah yang akan membantu kita kalau kita berada dalam kesusahan. Dan dia akan membawa kita ke arah kebaikan. Begitu. Sama-sama berjaya dengan sahabat. Okey, sebelum menutup ataupun mengakhiri kelas kita, untuk kelas esok, cikgu mau bagi tahu untuk kelas esok, kita kan ada kelas lagi esok. So, cikgu akan bagi kamu latihan lagi, latihan pengukuhan di unit yang sama, unit yang hari ini kita belajar. Cikgu akan bagi kamu latihan pengukuhan. Di situ cikgu mau tengoklah sama ada kamu ni faham dengan mendalam dan tidak lupa apa yang cikgu ajar. Jadi nanti latihan tu cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp untuk kawan-kawan kamu yang tiada line dan tiada internet tu. Nanti cikgu akan sharekan latihan melalui Google Form ni dalam grup dan cikgu akan minta mereka jawab. Dan itu sajalah untuk kelas kita hari ni. Terima kasih kelas. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih.